Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hai semua, pada hari ini Saya Erina Fitra Ridwana binti Muhammad Rizwan dan bersama ahli-ahli kumpulan lain iaitu Saya Isabelli. Mas saya Hannah Ling Ing. Saya Nurania Batrisya binti Muhammad Ali dari kumpulan 6 Ingin mempersembahkan pembentangan digital kami. Yang bertajuk fenomena gerhana. Sebelum kita meneruskan dengan topik utama kita, Fenomena gerhana adalah salah satu kesan peredaran bumi. Peredaran bumi ialah apabila bumi beredar mengelilingi matahari mengikut arah lawan pusingan jam selama 365 suku hari, sama dengan 1 tahun bagi satu peredaran yang lengkap. proses peredaran bumi Ini ini telah menyebabkan berlakunya fenomena gerhana bulan dan gerhana matahari. Kedua-dua fenomena gerhana ini sangatlah berkait rapat dengan pergerakan bumi yang mengelilingi matahari di samping faktor kedudukan matahari, bumi dan bulan yang mesti dalam satu garisan lurus. Baiklah, apakah itu gerhana? Gerhana adalah satu peristiwa astronomi yang berlaku apabila objek astronomi atau kapal angkasa dikaburkan atau tidak jelas dilihat buat sementara waktu disebabkan oleh bayang-bayang objek lain yang melintas di antaranya dan pemerhati. Oleh itu, bagi fenomena gerhana yang kita akan pelajari, kedudukan bulan, bumi dan matahari perlulah dalam keadaan yang sejajar. Penjajaran 3 objek cakrawala ini juga dikenali sebagai CJZ. Pada perbincangan yang seterusnya, kita akan membincangkan tentang fenomena gerhana bulan. Bagaimanakah gerhana bulan terjadi? Gerhana bulan terjadi apabila bulan memasuki ke dalam bayang-bayang bumi. Matahari, bumi dan bulan akan berada dalam satu garisan lurus. Kemudian barulah bumi akan melindungi cahaya matahari daripada terpancar ke arah bulan. Bulan akan ditutupi oleh bayang-bayang bumi seterusnya menyebabkan fenomena gerhana bulan bermula. berapakah jenis gerhana bulan yang ada? Bayang-bayang bumi boleh dibahagikan kepada dua bahagian iaitu umbra dan penumbra. Setelah bumi menutup sinaran suria sepenuhnya terus ke bahagian dalaman bayang-bayang iaitu zon umbra, menghalang sebahagian cahaya matahari ke bahagian luaran bayang-bayang iaitu zon penumbra. Terbentuklah 3 jenis gerhana bulan utama iaitu gerhana bulan penumbra, separa dan tengah. Fasa selanjutnya yang boleh terperinci akan menjurus kepada 8 fasa gerhana bulan di mana perubahannya adalah berdasarkan kedudukan orbit bulan mengelilingi bumi. fasa gerhana bulan. Fasa bulan berubah secara beransur-ansur apabila kedudukan orbit bulan mengelilingi bumi dan bumi mengelilingi matahari beralih. Bahagian bulan yang boleh dilihat dari bumi turut bergantung pada kedudukan bulan dalam orbitnya. Tahukah anda bahawa bulan mengambil masa lebih kurang 29.5 hari untuk membuat satu kitaran fasa gerhana bulan yang lengkap? Di bawah adalah contoh-contoh gerhana bulan. Fakta semasa. Berdasarkan kongsian daripada NASA baru-baru ini, gerhana bulan dibuktikan ada berlaku pada 15 Mei 2022 tahun yang hanya boleh dilihat dengan jelas di kawasan yang berlangit cerah. Apakah NASA? NASA ialah singkatan bagi National Aeronautics and Space Administration dalam bahasa Inggeris. Mereka membuat apa-apa yang berkaitan dengan sains dan teknologi yang mengandungi kapal terbang atau di luar bumi kita di negara US. Contohnya, mereka membuat satelit yang membolehkan saintis mengetahui lebih banyak berkaitan dengan bumi kita yang unik. Selain itu, NASA berkongsi maklumat yang mereka dapati agar orang lain boleh mendapati
mengikuti ilmu pengetahuan itu. Fenomena gerhana matahari. Bagaimanakah pula gerhana matahari terjadi? Apabila kedudukan matahari, bulan dan bumi berada dalam satu garisan lurus. Bulan akan menghalang cahaya matahari daripada terpancar ke bumi yang sekaligus membentuk bayang-bayang bulan yang melindungi bumi. Gerhana matahari tidak akan sesekali meliputi seluruh permukaan bumi kerana saiz bulan adalah 27% lebih kecil daripada bumi. Gerhana matahari penuh pula berlaku di zon umbra yang kecil, manakala gerhana separa terjadi di zon penumbra yang lebih besar. Sementara itu, gerhana matahari turut mempunyai fasa-fasanya yang tersendiri, seperti mana fasa gerhana bulan yang telah kita ketahui. Bilakah gerhana matahari penuh boleh berlaku? Gerhana matahari penuh berlaku sewaktu fasa gerhana anak bulan sahaja, di mana bulan melintasi di antara bumi dan matahari. Apabila bayang-bayang bulan terletak tepat di hadapan bumi, maka kita akan berpeluang untuk melihat gerhana matahari cincin atau gerhana annulus semasa bulan dikelilingi cakra matahari yang dikenali sebagai korona. Di samping itu, apabila bulan berada di zon bayang penumbra, kita juga masih dapat melihat gerhana matahari separa dari kawasan tersebut. Oleh yang sedemikian, terdapat 5 peringkat yang berbeza semasa proses kejadian gerhana matahari penuh yang juga disebut sebagai gerhana cincin. Antaranya, fasa pertama iaitu gerhana separa bermula, fasa kedua gerhana penuh bermula dan diikuti gerhana sepenuhnya. Kemudian fasa ketiga iaitu gerhana penuh berakhir, serta fasa keempat, fasa terakhir iaitu tamatnya gerhana separa. Jenis-jenis gerhana matahari. Jumlah kesemua jenis gerhana matahari ialah 4. Gerhana matahari yang pertama ialah gerhana penuh, diikuti oleh gerhana annulus atau dikenali sebagai gerhana cincin, gerhana hibrid juga disebut gerhana annulus penuh dan gerhana separa. Fakta menarik, gerhana matahari penuh berlaku 1 hingga 2 tahun sekali. Gerhana matahari hanya boleh berlaku selama 7.5 minit. Apabila ingin melihat fenomena gerhana matahari, kita perlulah memakai cermin mata gerhana yang khas agar tidak merosakkan darian penglihatan ketika melihat kejadian gerhana matahari. Cermin mata khas ini mempunyai penapis warna yang sesuai bertujuan untuk mengurangkan kuantiti cahaya matahari daripada memancar dengan tepat ke arah mata manusia. Info tambahan. Pernahkah anda terfikir penggunaan perkataan bulan berasal daripada tempoh kitaran 8 fasa gerhana bulan, iaitu 29.5 hari. Oleh sebab itulah bilangan hari dalam sebulan pada kalender hijrah kita amat berkait rapat dengan fenomena gerhana bulan. Maka dengan itu, sekianlah pembentangan kami. Sekian, terima kasih. Terima kasih atas perhatian anda. Sampai di sini sahaja pembentangan kami. Sehingga kita berjumpa lagi. Jika anda ragu-ragu dengan setiap perincian yang dikongsikan dan ditafsirkan, berikut merupakan sumber rujukan utama kami sepanjang kami menyiapkan pembentangan digital ini.